Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita akan membincangkan bab 14, sokongan dan pergerakan dalam manusia dan haiwan. Terdapat 4 subtopik dalam bab 14, iaitu 14.1, 14.2, 14.3 dan 14.4. Okay, dalam video kali ini kita akan membincangkan dua subtopik iaitu 14.1 dan 14.2. Okey, 14.1 subtopik jenis rangka. Ada dua standard pembelajaran yang kita cuba capai. Yang pertama adalah untuk menyenaraikan jenis-jenis rangka yang terdapat pada manusia dan haiwan. Yang kedua, mewajarkan keperluan rangka pada manusia dan haiwan. Okey, jenis rangka manusia dan haiwan, okey, semua badan manusia, semua badan organisma kecuali mikroorganisma memerlukan sokongan yang akan memberi bentuk dan membolehkan organisma tadi bergerak. Dan sistem sokongan ini disebut rangka. Okey, ada 3 jenis rangka yang kita akan bincangkan. Okey, rangka yang pertama adalah rangka hidrostatik yang merujuk kepada rangka yang dibina daripada pergerakan bendalih yang memenuhi ruang badan organisma tersebut. Okey, bendalih tadi dia akan bergerak disebabkan oleh tindakan peristalsis badan. Okey, pergerakan bendalih dalam ruang badan tadi menghasilkan pergerakan haiwan. Selain daripada itu, ia memberi sokongan dan juga mengekalkan bentuk badan haiwan tersebut. Okey, menggunakan bendalih yang memenuhi ruang badan organisma tersebut. Antara organisma yang mempunyai rangka hidrostatik adalah cacing. Okey, jadi kalau kita lihat cacing bergerak, ia bergerak ataupun pergerakan cacing itu disebabkan oleh pergerakan bendalih di dalam badan cacing akibat daripada pengecutan otot-otot yang terdapat pada cacing tersebut. Okey, jenis yang kedua kita ada rangka luar. Rangka luar yang terletak di luar badan adalah lapisan yang keras, yang mana lapisan ini dibina dari sejenis karbohidrat yang dipanggil kitin. Okey, kitin juga bersifat kalis air. Okey, walaupun badannya dilapisi dengan rangka luar yang keras, tetapi di bahagian sendinya kitin tadi adalah nipis dan fleksibel yang membolehkan serangga ataupun organisma yang mempunyai rangka luar ini menggerakkan anggota badannya untuk melakukan pergerakan. Okay, contoh organisma yang mempunyai rangka luar adalah serangga. Jadi organisma yang mempunyai rangka luar akan menanggalkan rangka luar yang keras tadi bagi proses pertumbuhan, dan proses menanggalkan rangka itu dinamakan proses ekdisis, iaitu salin kulit. Jadi semasa serangga ataupun organisma dengan rangka luar ini menanggalkan ataupun melakukan ekdisis, penyalinan kulit, dia akan melakukan pertumbuhan. Dia akan membesar, bertumbuh, menambahkan saiz badan, pancang ataupun jisimnya. Okey, jadi rangka luar memberi sokongan kepada serangga dan beberapa haiwan lain. Okay, jenis rangka yang ketiga dipanggil rangka dalam yang terdiri daripada tulang-tulang, dan tulang-tulang tadi disambung oleh ligamen di bahagian sendi. Okey, sambungan-sambungan tulang, dua atau lebih tulang itu membentuk satu sistem tuas yang membolehkan anggota badan organisma tadi bergerak. Dan terdapat juga otot yang melekat pada tulang yang membantu dalam pergerakan tulang. Dan otot tadi dipegang atau disambungkan kepada tulang oleh tendon. Jadi apabila otot mengecut,
ia akan menarik tulang yang dipegang oleh tendon tadi dan menyebabkan pergerakan bahagian badan organisma itu berlaku. Jadi pengecutan otot menarik tulang menghasilkan pergerakan. So kita ada 3 jenis rangka. Rangka dalam, contoh organisma yang mempunyai rangka dalam adalah manusia. So rangka dalam, rangka luar dan juga rangka hidrostatik memberi bentuk dan sokongan serta membantu dalam pergerakan organisma. Apakah keperluan pergerakan kepada manusia? Yang pertama, melalui pergerakan organisma tadi, manusia dan haiwan dapat mencari makanan, air dan juga tempat perlindungan. Air, tempat perlindungan. Dan yang kedua, dapat melarikan diri pada musuh, melindungikan diri mereka daripada persekitaran yang buruk. Dan yang ketiga, dapat mencari pasangan untuk membiak. So, keperluan-keperluan ini atau tujuan ini adalah untuk memastikan kemandirian spesies terjamin. The survival of the species. Jadi itulah keperluan pergerakan. Walaupun dia ada sistem, masalah yang dihadapi oleh manusia dan haiwan yang berkaitan dengan pergerakan dan sokongan adalah disebabkan oleh yang pertama, daya tarikan graviti. Ini akan menghadkan pergerakan organisma. Selain daripada itu, berat badan juga menjadi masalah kepada pergerakan. Selain daripada itu, rintangan air, rintangan udara dan juga geseran menjadi masalah kepada pergerakan dan sokongan kepada manusia dan juga haiwan. Jadi untuk mengatasi masalah ini, haiwan ataupun manusia mempunyai sistem rangka yang akan berinteraksi dengan otot yang membolehkan organisma bergerak. Manusia dan haiwan akan bergerak apabila otot yang melekat pada rangka tadi mengecut dan mengendor. So itulah cara mengatasi masalah yang dihadapi. Kita bincang dulu uji minda yang pertama. Nyatakan 3 fungsi sistem rangka manusia. Yang pertama, fungsinya adalah untuk melindungi organ-organ dalaman seperti jantung, peparu dan otak. Kalau kita lihat jantung dan peparu terletak di dalam rongga toraks, iaitu sangkar rusuk. Jadi sangkar rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan peparu, manakala otak dilindungi oleh tengkorak. Yang kedua, fungsi sistem rangka manusia adalah menghasilkan sel-sel darah, darah merah, sel darah putih dan juga platelet oleh sel-sel dalam sum-sum tulang. Dan yang ketiga, fungsinya adalah untuk menyimpan garam mineral seperti kalsium dan fosforus. So, apabila ion kalsium, ion fosforus meresap ke dalam tulang, menyerap ke dalam tulang, maka ion-ion ini akan terenap dan terenap di antara sel-sel tulang menyebabkan tulang menjadi keras dan kuat. So itulah 3 fungsi sistem rangka manusia. Kita masuk pula tajuk yang kedua, 14.2, sistem otot rangka manusia. So kita akan bincangkan tentang tulang. Selain daripada itu, peranan otot, ligamen dan juga tendon dalam pergerakan manusia. Standard pembelajaran yang kita akan capai, yang pertama, mengenal pasti tulang yang membentuk sistem rangka manusia.
Okay, yang kedua, mencirikan jenis-jenis vertebra yang terdapat dalam tulang belakang, dalam turus vertebra. Dan yang ketiga, kita akan membanding dan membezakan antara jenis-jenis vertebrata ataupun tulang vertebra yang terdapat pada tulang belakang. Okay, kita lihat dulu sistem rangka manusia, standard pembelajaran yang pertama. Okay, uji minda 2, lengkapkan organisasi sistem rangka manusia. Okay, so sistem rangka manusia terdiri daripada dua bahagian. Bahagian yang pertama kita ada rangka paksi dan bahagian yang kedua kita ada rangka appendage. Rangka paksi adalah bahagian sistem rangka manusia yang penting, yang utama. Jadi dengan kehadiran rangka ini ataupun sistem ini, tulang-tulang ini, maka organisma tadi boleh hidup. Manakala bagi rangka appendage, dia berfungsi untuk membantu dalam pergerakan rangka paksi. Oleh itu dia membantu dalam pergerakan manusia. Rangka paksi terdiri daripada tiga bahagian. Yang pertama kita ada tengkorak, yang kedua kita ada turus vertebra, yang ketiga kita ada sangkar rusuk. Pada tengkorak kita ada dua jenis tulang, iaitu tulang kranium. Bahagian kepala atas ni kita ada tulang kranium. Dan di bahagian muka ini kita ada tulang muka. Kita ada tulang muka. So ada dua jenis tulang yang terdapat pada tengkorak dan fungsi tengkorak adalah untuk melindungi otak, mata, hidung dan telinga. Rangka paksi yang kedua kita ada turus vertebra, seperti dalam gambar rajah. Kita ada 33 ruas tulang vertebra yang dibahagikan kepada 5 segmen dan kita akan bincangkan ciri-ciri setiap vertebra pada slide yang akan datang. Yang ketiga kita ada sangkar rusuk. Sangkar rusuk terdiri daripada tulang-tulang rusuk. Kita ada 12 pasang tulang rusuk yang bersendi di bahagian hadapan dengan tulang dada ataupun sternum, tulang dada kita, dan bersendi di bahagian belakang dengan turus vertebra, iaitu pada vertebra thorax. Jadi sangkar rusuk akan melindungi organ seperti jantung dan paru-paru. Bahagian kedua sistem rangka manusia ialah rangka appendage. Ada 4 bahagian rangka appendage. Yang pertama kita ada lengkung pectoral. Yang kedua anggota hadapan ataupun tangan. Yang ketiga kita ada lengkung pelvic. Yang keempat kita ada anggota belakang ataupun bahagian kaki. Lengkung pectoral fungsinya adalah untuk menyambungkan anggota hadapan ini kepada rangka paksi, manakala lengkung pelvic menghubungkan anggota belakang dengan rangka paksi. Jadi lengkung-lengkung ini adalah sebagai penghubung kepada rangka appendage kepada rangka paksi. Kita lihat lengkung pectoral. Lengkung pectoral terdiri daripada dua tulang. Yang pertama tulang clavicle ataupun kita panggil tulang bahu. Yang ni, kat bahagian ni, tulang bahu. Manakala tulang yang kedua kita ada tulang scapula. Bahagian yang besar ni berbentuk tiga segi ni. Ni adalah tulang belikat. So ada dua jenis tulang pada lengkung pectoral dan ia akan bersendi dengan humerus pada anggota hadapan. Anggota hadapan ataupun lengan manusia dia mempunyai tulang. Yang pertama kita ada humerus, tulang bahagian atas, lengan atas. Kemudian lengan bawah terdiri daripada dua tulang. Kita ada tulang ulna
Okey, tulang radius. Okey, kemudian kita ada pergelangan tangan, carpus. Metacarpus adalah tapak tangan. Okey, nombor 5, metacarpus. Dan yang keenam, kita ada phalanx, okey, iaitu tulang-tulang jari, tulang-tulang jari manusia. Okey. Kemudian kita ada lengkung pelvik. Okey, pelvik kita terdiri daripada 3 tulang. Kita ada ilium. Ilium ni yang besar ni, ini bahagian ilium. Okey, ini ilium. Kemudian kita ada ischium yang ada macam bentuk mata ni, ini ischium. Okey, yang kedua ischium, dan pubis terletak di tengah-tengah sini. Okey, di bahagian hadapan itu adalah pubis. So ada 3 tulang yang membentuk lengkung pelvik, dan lengkung pelvik akan bersendi dengan anggota belakang iaitu pada femur. So anggota belakang ataupun kaki manusia terdiri daripada tulang femur. Yang pertama, tulang yang bahagian atas, kaki atas. Yang ni yang akan bersendi dengan lengkung pelvik. Kemudian kita ada kaki bawah iaitu tibia dan fibula. Okey, diikuti dengan pergelangan kaki, tarsus, tapak kaki, metatarsus, dan phalanx iaitu tulang-tulang jari kaki. Okey, nama dia sama dengan jari tangan. Okey, so inilah sistem rangka yang terdapat pada manusia. Jadi kita boleh lihat, kita boleh tengok sendiri rangka-rangka yang terdapat pada diri kita. Okey, yang ketiga, uji minda yang ketiga, dia minta kita labelkan bahagian A hingga N. Okey, so kalau kita lihat rajah yang diberi muka surat 256 tu dengan label A sampai N, so kita tengok dulu label A dia adalah tengkorak. Okey, B sternum ataupun tulang dada. C tulang rusuk, okey, yang membentuk sangkar rusuk. D turus vertebra ataupun tulang belakang kita kat bahagian sini, kat belakang ni lah. Okey, ni semua tu tulang belakang kita. E adalah tulang bahu ataupun clavicle. F adalah tulang scapula, yang mana E dan F ini, clavicle dan scapula, dia membina lengkung pectoral. Bersendi dengan anggota hadapan G, kita ada humerus. Okay, di bahagian bawah kita ada radius. Okay, macam mana kita nak tahu which one is radius, which one is ulna? Okay, ulna akan membina siku kita. Jadi tulang ulna, bila kita bengkokkan lengan kita, dia akan membentuk siku. Jadi radius tu adalah tulang yang bersambung dengan bahagian ibu jari. Okay, so ulna dia membentuk siku. Kemudian kita ada I, lengkung pelvik, yang akan bersendi dengan femur bahagian kaki. Okey. Selain daripada itu, selepas ulna dan juga radius, kita ada pergelangan tangan, carpus, tapak tangan, metacarpus, dan phalanx iaitu jari-jari tangan. Okey, kaki pula kita ada femur, okey, patella iaitu tempurung lutut. Kemudian kita ada fibula dan tibia. Macam mana nak tahu yang mana tibia, yang mana fibula? Dia ada 2 tulang kat situ. Yang kecil tebal tu, yang tebal itu adalah tibia. So T tebal, so kita tengok tulang yang besar yang tebal, itu adalah tibia. Kemudian kita ada pergelangan kaki iaitu tarsus, tapak kaki, metatarsus, dan juga phalanx iaitu jari-jari kaki. Okey. So kat situ ada bahagian-bahagian yang telah dilabelkan. Okey, sekarang soalan nombor 2. Bulatkan 4 sendi yang terdapat pada manusia. Kita tahu sendi-sendi yang ada pada manusia, antaranya yang pertama kita ada sendi di bahagian bahu. Okey, sendi bahu. Okay, bahu kita. Kemudian dekat siku kita juga ada sendi. Dekat jari-jari kita ada sendi. Dekat lutut ada sendi, jari-jari kaki juga ada sendi. Selain daripada itu, kita ada juga sendi di bahagian mulut, okey, dekat bahagian rahang bawah yang akan bersendi dengan tengkorak. Okay, ada banyaklah sendi. Sendi pinggul,
Sini pun ada sendi. Jadi kita boleh bulatkan di mana-mana 4 sendi pada rangka manusia. Okey, kita akan bincangkan satu persatu rangka paksi yang terdapat pada manusia. Kita mulakan dengan turus vertebra. Kita akan memerihalkan ciri-ciri turus ataupun tulang vertebra yang terdapat pada tulang belakang kita ataupun turus vertebra kita. So, turus vertebra terdiri daripada 33 ruas tulang. Ada 33 tulang yang dibahagikan kepada 5 bahagian ataupun 5 jenis. Yang pertama kita namakan vertebra cervix. Yang kedua, vertebra cervix yang terdapat pada leher. Yang kedua, vertebra thorax terdapat pada bahagian thorax bersendi dengan sangkar rusuk. Okey. Yang ketiga, kita ada vertebra lumbar di bahagian pinggang. Okey, vertebra yang keempat, sacrum dan coccyx. Dia berada di bahagian pinggul ataupun di bahagian punggung organisma tersebut ataupun manusia tadi. Okey, so 33 ruas itu dibahagikan kepada 5 bahagian. Dan setiap turus vertebra itu bersendi pada hujungnya untuk membentuk satu turus yang kuat dan mudah lentur. Okey, jadi kehadiran bilangan yang banyak ni, tulang yang banyak ini menyebabkan banyaknya sendi antara tulang. Jadi bila ada sendi, maka menyebabkan bolehnya ia digerakkan dan akhirnya tulang belakang tadi mudah dilenturkan. Ini maksudnya kalau banyak lagi tulang kita ada, lagi banyaklah, lagi mudahlah anggota badan kita dilenturkan. Okey, fungsi turus vertebra, fungsi utama dia ialah untuk menyokong tengkorak, bahagian kepala kita, dan yang kedua melindungi saraf tunjang. Okey, nanti kita akan bincangkan ciri turus vertebra, di manakah letaknya saraf tunjang pada turus vertebra. Okey, di antara tulang vertebra tadi, antara satu tulang vertebra, saya ambil satu tulang vertebra tu, dengan satu vertebra tadi dilapisi oleh satu cakera rawan. Cakera tu dia macam ceper lah. Ceper rawan di antara dua vertebra. So kita ada vertebra 1, vertebra 2. So di antaranya ni ada rawan. Ni adalah rawan. Dalam bentuk cakera ataupun dalam bentuk ceper piring. Dan fungsi rawan tadi adalah untuk menyerap hentakan dan mengurangkan geseran semasa pergerakan. Jadi kita tak rasa sakit bila kita bergerak di bahagian belakang kita. Itu adalah secara umumnya tentang turus vertebra. Ini adalah rajah turus vertebra. Ada 5 bahagian tadi. Kita ada tulang cervix, ada 7 tulang. Thorax, kita ada 12 tulang. Lumbar, kita ada 5 tulang. Sacrum, juga 5 tulang. Dan coccyx ataupun caudal, kita ada 4 tulang. So, total 33 ruas tulang. Dan setiap tulang, kalau kita lihat setiap tulang tadi dilapisi dengan rawan-rawan. So kita dapatlah cakera rawan ataupun ceper rawan di antara tulang-tulang vertebra. Secara umumnya struktur ataupun binaan asas vertebra, dia ada beberapa bahagian. Dan kita tengok bahagian tersebut serta fungsinya ya. Kita mulakan dengan yang pertama, kita ada cuaran spina dan cuaran melintang. Cuaran spina dan cuaran melintang yang mana peranannya adalah untuk menyediakan permukaan untuk perlekatan otot. Jadi otot akan melekat di bahagian sini. Jadi dia adalah tempat perlekatan otot. Sini pun sama kiri dan
kanan. Otot akan melekat di sini. Okey. Okey, di bahagian otot. Kemudian kita ada yang kedua. Tadi yang pertama, cuaran melintang. Cuaran spina. Kemudian kita ada cuaran melintang. Yang ketiga, kita ada saraf. Okey, lengkung saraf. Okey, lengkung saraf ini berperanan untuk melindungi saraf tunjang. Okey, bahagian yang keempat, kita ada salur saraf. Okey, salur saraf adalah bahagian yang menempatkan saraf tunjang. Jadi kalau kita nak lukis saraf tunjang tu di dalam ruang tu, okey, so kat dalam ni dia ada saraf tunjang. Okey. So dalam ni lah saraf tunjang terletak. Okey, jadi saraf tunjang dilindungi oleh lengkung saraf tadi, okey, dan ditempatkan di dalam salur saraf. Okey, next kita ada sentrum. Yang kelima, kita ada sentrum yang berperanan untuk memberi sokongan dan menahan mampatan berat badan kita. Okey, so badan kita punya berat semua dipindahkan ke bahagian sentrum. Okey, dan yang keenam, kita ada muka sendi iaitu permukaan untuk bersendi. Okey, permukaan untuk bersendi dengan vertebra lain. Jadi vertebra nombor 1 bersendi dengan vertebra nombor 2, dia ada muka sendi yang khusus. Okey, begitulah dengan semua vertebra yang lain. Jadi vertebra 1 hanya bersendi dengan nombor 2, 2 hanya bersendi dengan 3. Tak boleh 1 bersendi dengan 3 sebab muka sendinya berbeza. Okey, kita bincangkan pula struktur dan ciri bagi setiap vertebra sebab setiap vertebra yang kita senaraikan tadi dia ada ciri-ciri khusus. Yang tadi yang masa kita bincang sebelum tu adalah ciri umum. Sekarang kita pergi pada ciri khusus bagi setiap vertebra. Okey, so kita pergi pada vertebra cervix yang ada 7 tu. Kita tengok vertebra cervix yang pertama yang betul-betul di bawah tengkorak kepala kita. Okey, di bahagian tengkorak kita, betul di bawahnya, nama vertebra ini adalah vertebra atlas. Okey, dan ini adalah rajahnya, strukturnya. Kalau kita lihat dia ada cuaran spina sama, ada cuaran melintang, ada muka sendi, ada salur saraf, okey. Tapi satu sahaja atlas yang dia tak ada, bahagian yang dia tak ada adalah dia punya muka, dia punya badan. Okey, dia punya bahagian badan dekat sini. Ni. Okey, kalau kita lihat semuanya ada sentrum, tapi dekat atlas dia tiada sentrum. Okey, ciri dia. So kita bincangkan ciri khas dia. Okey, dia merupakan vertebra cervix yang pertama, mempunyai salur saraf yang besar. Okey, salur saraf yang besar dan sepasang foramen melintang. Foramen melintang adalah cuaran melintang tadilah. So dia ada cuaran melintang kiri dan kanan. Dan ciri khas dia yang paling utama ialah dia mempunyai sepasang salur arteri vertebra. Okey, di manakah arteri vertebra tu? Kalau kita lihat, inilah arteri vertebra. Satu dan satu lagi di sini. Okey, so kita ada sepasang arteri vertebra yang mana peranannya adalah untuk menjadi laluan bagi salur arteri ke otak. Okey. Ciri yang kedua, ciri khusus yang kedua ialah dia tidak mempunyai sentrum. Sebab sentrum ini bila dia tiada, dia menjadi ruang kosong untuk meletakkan cuaran odontoid vertebra yang kedua. Okey, kemudian ciri lain ialah cuaran spina dia kecil, spina yang kecil, cuaran melintang pipih dan besar, dan ia bersendi dengan tengkorak untuk membenarkan pergerakan mengangguk kepala. Okey, itulah ciri khusus bagi vertebra atlas, vertebra yang pertama.
Okey, kita lihat pula vertebra yang kedua iaitu vertebra axis. Vertebra axis dia ada ciri yang khas dia, ciri khusus dia iaitu mempunyai cuaran odontoid. Okey, cuaran odontoid yang membentuk macam kepala ni, okey, bulat ni namanya cuaran odontoid yang akan bersendi dengan salus saraf vertebra atlas. Tadi kita dah bincangkan vertebra atlas tak ada sentrum. Jadi ruang sentrum itu diletakkan cuaran odontoid. Okey, dan juga masih lagi mempunyai arteri vertebra di sebelah kiri tadi. Okey, kita ada arteri vertebra. Okey, nanti kalau kita lihat objek dia betul-betul dekat dalam sini, dekat cuaran melintang ni, dia arteri vertebra. Okey, yang mana dia akan membenarkan ataupun menyalurkan salur arteri lah. Okey, dan vertebra axis dia akan membenarkan pergerakan menggeleng kepala. Okey, bila dia bersendi dengan tengkorak. Okey, dan kemudian kita ada vertebra cervix yang lain, ada 5 lagi, 5, 6, 7 tadi atlas. Okey, dia mempunyai ciri khusus dia kat sini adalah sentrum kecil, cuaran melintang lebar dan pendek, cuaran spina yang pendek. Okey, dan kalau kita lihat sebenarnya dia masih lagi mempunyai panggil apa dekat sini? Salur vertebra arteri. Ada sepasang dekat situ yang menyebabkan ataupun menempatkan arteri ke otak. Okey, samalah dengan axis dan juga atlas. Okey, so itulah ciri-ciri vertebra cervix yang khusus. Okey, kita bincang pula vertebra thorax. Okey, vertebra thorax dia punya ciri khusus dia, ciri umum dia sama, dia ada cuaran spina, dia ada cuaran melintang, ada salur saraf, ada sentrum, ada muka sendi dekat sini. Okey, cumanya kita nak lihat apakah ciri khusus bagi vertebra thorax. Okey, vertebra thorax sebenarnya dia mempunyai cuaran spina yang panjang. Okay. Dan dia mempunyai sentrum besar tebal, mempunyai muka sendi pada cuaran melintang dan muka sendi ini akan bersendi dengan tulang rusuk. Okay, nanti kita lihat macam mana vertebra thorax ini bersendi dengan tulang rusuk untuk menghasilkan sangkar rusuk. Okay. So itu ciri khas dia. Okay, next kita ada vertebra lumbar. Vertebra lumbar ada 5, sama ada cuaran melintang, cuaran spina, salur saraf, sentrum, ada muka sendi di sini untuk bersendi. Tapi vertebra lumbar ini mempunyai cuaran spina yang pendek. Okay, cuaran melintang pula panjang dan pipih. Sentrum dia adalah besar. Kalau kita lihat dia punya ketebalan tu, sentrum dekat lumbar ni adalah lebih tebal, lebih besar bagi menyokong berat bahagian bawah belakang badan. Jadi, vertebra lumbar adalah vertebra yang terbesar ada di turus vertebra. Okey, kemudian bahagian yang keempat kita ada vertebra sacrum. Vertebra sacrum dia terdiri daripada 5 tulang bercantum membentuk satu kepingan tulang berbentuk segitiga. So kalau kita lihat nanti, kalau kita melihat dia punya model tulang ni, dia mempunyai liang-liang untuk laluan saraf. Okey, sudah ada liang kiri dan kanan. Okey, kiri dan kanan, kiri dan kanan untuk laluan saraf. Okey, sebab kita punya tulang saraf tunjang kita akan sampai di hujung ni, kemudian dia akan bercabang keluar macam tu. Okey, dia akan keluar macam tu. Okey, jadi tulang saraf tunjang hujungnya adalah sampai di bahagian vertebra lumbar.
Okey, kemudian kita ada bahagian yang terakhir iaitu vertebra caudal ataupun vertebra coccyx. Ada 4 tulang bercantum membentuk juga struktur berbentuk segitiga meruncing di hujungnya. Okey, yang ni. Okey, so itulah 5 bahagian turus vertebra yang terdiri daripada 33 ruas tulang. Okey, kita lihat uji minda keempat. Okey, pelajar boleh lihat rajah. Dia beri rajah vertebra P dan vertebra Q yang terdapat pada rangka paksi manusia ataupun pada turus vertebra. Okey, so dari rajah tu kita kena identify nama tulang bagi P dan Q. Okey, tulang P adalah tulang vertebra thorax. Okey, manakala Q adalah Q bukan tulang rusuk. Q adalah tulang vertebra. Salah type. Kita ada vertebra sini, vertebra cervix. Okey. Kemudian soalan yang kedua, nyatakan 2 ciri utama bagi tulang P. Okey, yang pertama, mempunyai cuaran spina yang panjang. Dan yang kedua, sentrum yang tebal dan besar. Okey, dan dia akan bersendi dengan, kenapa cuaran spina dia panjang dan dia ada juga cuaran melintang yang panjang sebab dia akan bersendi dengan tulang rusuk. Okey, soalan C pula, apakah kelebihan yang terdapat pada vertebra Q berbanding vertebra P yang membantu dalam sokongan? Tandakan tik pada jawapan yang betul. Okey, so pelajar dikendaki menjawab dengan menandakan tik, tanda betul pada jawapan tersebut. Okey, D. Seorang budak lelaki patah tulang femur semasa latihan sukan. Doktor mencadangkan dia mengambil banyak hasil tenusu dan vitamin. Terangkan mengapa. Okey, kenapa kena ambil hasil tenusu? Okey, contoh hasil tenusu adalah susu. Jadi susu ataupun hasil tenusu tadi mengandungi kalsium yang banyak. Jadi kalsium tadi digunakan untuk menghasilkan ataupun membentuk tulang yang kuat. Selain daripada itu, doktor mencadangkan budak lelaki itu mengambil vitamin. Vitamin yang perlu diambil adalah vitamin D. Kerana vitamin D akan membantu, membantu penyerapan kalsium yang diambil melalui susu. Okey, jadi itulah alasan ataupun penerangan mengapa kita perlu mengambil susu dan vitamin D untuk mempercepatkan recovery tulang yang patah. Okey, uji minda 5. Okey, kita ada rajah P, Q, R dan S. Okey, soalan A, namakan tulang yang membentuk rangka paksi. Jadi rangka paksi kita tahu dia adalah turus vertebra dan juga kita ada satu je. Okey, kat dalam gambar rajah ni ada satu je. Daripada 3 rangka paksi tu hanya ada turus vertebra. So jawapannya Q. Namakan, B, namakan 2 tulang yang membentuk sendi lesung. Sendi lesung terdapat pada bahagian bahu dan juga pinggul. Jadi dekat bahu kita ada lengkung pectoral. Yang ni lengkung pectoral. Jadi jawapan dia P, yang akan bersendi dengan kepala humerus. So kita ada kepala humerus di sini. Okey, jadi persendian sendi lesung dalam gambar rajah melibatkan tulang P dan tulang S.
Sekarang kita bincangkan pula standard pembelajaran yang berikutnya, iaitu dapat menyatakan jenis-jenis sendi dalam sistem rangka manusia, kemudian melukis, melabel dan menerangkan struktur sendi ensel pada lengan manusia. Okey, so kita lihat dulu standard pembelajaran yang pertama. Jenis-jenis sendi. Sendi itu adalah didefinisikan sebagai tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang, atau antara rawan dengan tulang. So kita ada 3 jenis sendi. Yang pertama kita ada sendi tak bergerak, yang kedua sendi bergerak sedikit, dan yang ketiga sendi bebas bergerak. Kita pergi pada sendi yang pertama, sendi tidak bergerak. Contohnya adalah persendian pada tulang-tulang kranium di tengkorak kepala. Pada tengkorak kita sebenarnya kita ada beberapa keping tulang kranium. Ni tulang kranium, ni tulang kranium yang dekat bahagian kepala ni. Kita ada 8 tulang kranium sebenarnya, yang akan bersendi tidak bergerak. So sendi tak bergerak ini kita namakan sebagai sutur. Jadi kalau kita lihat crack yang nampak macam crack-crack ni yang ada pada tengkorak ini adalah sutur, iaitu persendian tidak bergerak antara tulang-tulang kranium. Selain daripada itu kita ada facial bones ataupun tulang muka, ada 14 tulang muka juga bersendi tidak bergerak. Cuma dia hanya ada satu sendi dekat sini yang akan bergerak antara tulang rahang bawah ni, mandible bahagian bawah ni, dengan tulang tengkorak. Jadi 14 facial bone, tulang muka, dan 8 tulang kranium tadi. Semakin kita dewasa, tulang-tulang kranium dan tulang facial, tulang muka akan bersutur, sendi tidak bergerak, menyebabkan kita akan dapati bahawa tengkorak kita ni ibarat macam ada sekeping tulang sahaja. So total tulang pada tengkorak actually ada 22 tulang. 8 kranium, 14 tulang muka. Jadi sendi tak bergerak lagi. Kenapa sendi dia tak bergerak? Sebab dia nak protect bahagian otak. Dekat bahagian sini ada otak yang akan dilindungi oleh tulang kranium. Next kita ada sendi bergerak sedikit. Contohnya ialah cakera rawan yang ada di antara tulang vertebra dan rawan antara tulang rusuk pertama dengan sternum. Tulang rusuk yang pertama dekat sini, ni, dengan sternum. Ni bahagian sinilah, ni tulang dada kita, tulang sternum dengan sangkar rusuk yang pertama. So dia bergerak sedikit untuk memudahkan pergerakan tulang. Sendi bebas bergerak. Contoh kita ada sendi ensel, yang kedua kita ada sendi lesung. So kita lihat macam mana binaan sendi bebas bergerak tadi terbentuk. So kita tengok uji minda 7 lah, uji minda 7. Binaan asas bagi sendi bebas bergerak. So kita ada bahagian ni tulang atas, tulang bawah. Contohnya dekat kita punya lengan, kita ada tulang humerus yang akan bersendi dengan ulnar radius. Atau dekat kaki kita ada femur dengan tibia fibula. So pada tulang tadi dia dilapisi oleh rawan. Kita lihat dekat sini dia ada satu lapisan rawan. So lapisan rawan kat sini yang akan melindungi permukaan setiap tulang. Sini pun ada rawan.
Okey, jadi peranan rawan dekat sini adalah untuk membalut hujung tulang. Okey, membalut hujung tulang bagi mengurangkan geseran dan menyerap hentakan apabila dua tulang ini bergerak. Jadi ia dapat melindungi tulang dari haus. Okey, kuranglah geseran antara tulang dapat mengurangkan kesakitan semasa pergerakan. Okey. Kemudian kita ada struktur yang mana pada tulang dengan tulang ini dia diikat oleh satu tisu yang dipanggil ligamen. Okey, jadi kita ada ligamen, ni bahagian ni, ligamen ini mengikat tulang humerus dengan tulang ulnar radius. Okey, so kita ada ligamen. So ni ligamen. Okey, peranannya adalah untuk membalut sendi dan memberi perlindungan selain daripada mengikat tulang dengan tulang. Okey, jadi tulang tadi dapat ditetapkan kedudukannya lah. So, tidak berlakunya dislokasi. So, dia pegang tulang atas dengan tulang bawah. Okey. Kemudian di dalam, di bawah lapisan ligamen, sebenarnya ada satu lapisan lagi dekat sini yang dipanggil sebagai membran synovial. Okey, membran synovial ini fungsinya adalah untuk merembeskan bendalih synovial. So dia menghasilkan bendalih synovial supaya bendalih synovial tadi dapat bertindak sebagai pelincir. So dia akan jadi pelincir. Okay, bendalih synovial menjadi pelincir bagi mengurangkan geseran antara tulang semasa pergerakan. Dan pada setiap otot rangka kita tahu dia pada setiap tulang terdapatnya otot yang melekat pada tulang tersebut. Okey, jadi inilah binaan asas bagi sendi. Okey, yang ni adalah raja untuk sendi bebas bergerak, iaitu sendi engsel. Okey, kita lihat apa itu sendi bergerak bebas ya, yang bebas bergerak. Okey, yang pertama kita ada sendi lesung. Okey, sendi lesung adalah sendi yang membenarkan pergerakan berbentuk putaran dalam semua arah. So dia boleh bergerak dalam semua arah. Okey, kalau kita lihat dekat sini arah pergerakan dia. Okey. Okey, kita ada arah pergerakan begini, arah pergerakan yang bulat, ada pergerakan macam ni. Jadi kita boleh putarkan. Okey, jadi dia membenarkan ayunan lengan dan kaki dalam pergerakan membulat. Okey, contohnya adalah sendi bahu antara humerus dengan lengkung pectoral dan juga sendi punggung iaitu antara femur dan juga pelvis. So kita boleh putarkan kita punya tulang humerus kerana dia ada lengkung, okey, lengkung pectoral. So dekat lengkung pectoral ni sebenarnya ada pada tulang scapula tu dia ada lengkung kat situ. Lengkung. So lengkung ini menjadi lesung lah. Okey, lesung yang akan diletakkan dalamnya kepala humerus. So lesung itu, lekuk itu kita panggil lekuk glenoid. Okey, lekuk glenoid. Yang mana kepala humerus akan dimasukkan dalam lekuk itu membenarkan pergerakan macam inilah. Ini lekuk glenoid. Okey, ini contoh lengkung glenoid. Kemudian ni adalah kepala humerus. Jadi dia akan membenarkan pergerakan semua arah. Okey, so itulah sendi lesung. Okay, sendi yang kedua kita ada sendi engsel yang membenarkan pergerakan tulang pada satu satah sahaja. Okey, maknanya daripada lurus macam ni dia hanya boleh jadi tegak macam tu. Okey, satu arah sahaja atau satu satah sahaja. Okey, sendi engsel terdapat pada siku, lutut, tulang jari tangan, tulang jari kaki. So kita boleh bengkok-bengkokkan bahagian tersebut, okey, sebab ada sendi engsel.
Okey, contoh sendi lutut membenarkan bahagian bawah kaki berayun ke hadapan dan ke belakang, manakala sendi siku membenarkan tangan dibengkokkan dan diluruskan. Okey, contoh dalam gambar inilah. Okey, kita ada tulang humerus ini bersendi dengan ulna. Okey, dan dekat sini dia akan menyebabkan pergerakan sama ada tangan tadi dibengkokkan macam ni, dibengkokkan atau diturunkan ke sini jadi tangan yang lurus. Okey, itulah sendi engsel. Okey, kita pergi pada uji minda 8. Okey, rajah diberikan menunjukkan sendi lesung yang terdapat pada lengkung pelvis. Padankan pernyataan di bawah. Okey, pernyataan-pernyataan tadi dengan bahagian yang berlabel U sehingga Y pada rajah sebelah. Okey, A. Jenis tisu yang berhubung dengan kuat dan kenyal, jawapannya adalah V, iaitu ligamen. Ini ligamen. Okey, yang kedua, tulang lengkungan pelvis, dia adalah tulang berlabel U, iaitu tulang kat sini is ilium. Okey, ilium. Lengkung pelvis. Okey, C, tulang femur, yang ni. Okey, mana tulang femur? Y, ini tulang femur. Okey, kemudian D bertindak sebagai pelincir. Kita tahu dia adalah bendalih synovial, iaitu berlabel X. Okey, kat sini bahagian ni. Dan E menyerap hentakan, iaitu rawan. So rawan terletak di label W. Dekat sinilah rawan. Okey, W. Okey, so itulah jawapan untuk uji minda 8. Okey, sekarang kita lihat juga peranan otot, ligamen dan tendon dalam pergerakan. Okey, apa itu otot rangka? Otot rangka, okey, dalam gambar rajah, ia terdiri daripada berkas gentian otot. Okey, contoh otot rangka yang kita ada adalah otot bicep dan otot tricep. Okey, terdiri dari beberapa berkas gentian, berkas gentian otot. Okey, yang mana ia akan mengecut. Bila otot tadi mengecut, ia akan menghasilkan satu daya tarikan. Kemudian daya tarikan ini akan dipindahkan kepada tulang melalui tendon dan menyebabkan tulang tadi ditarik. So, bila tulang ditarik, dia akan menggerakkan tulang tersebut. Otot rangka, contoh macam bicep dengan tricep ni, dia bersifat antagonis, iaitu dia mesti hadir sepasang tapi sifatnya berlawanan. So, jika satu otot mengecut, pasangan otot tadi akan mengendur. Contoh, kalau kita ambil bicep dengan tricep, apabila bicep mengecut, pada waktu itu otot tricep mengendur dan daya tarikan tadi akan dipindahkan kepada tulang radius untuk menarik tulang radius ke atas, jadi tangan akan dibengkokkan. Okey, kita lihat pula peranan tendon dan ligamen. Okay, what is tendon? Okay, dalam rajah yang diberikan, kita ada struktur ligamen dan juga tendon. Okey, tendon adalah tisu penghubung yang padat yang terdiri daripada gentian bersifat kuat dan tidak kenyal. So, dia adalah gentian, fiber yang bersifat kuat dan tidak kenyal. Okey, ia punya fungsi tendon dekat sini. Ni tendon ni, kat sini pun ada tendon. Okey, ia menghubungkan otot kepada tulang dan apabila otot tadi mengecut, okey, fungsi tendon adalah untuk menarik tulang. Okey.
So, disebabkan dia tidak kenyal, jadi bila sini otot tadi mengecut, kalau kita lihat kat sini, bila otot mengecut dia jadi pendek. So, daya tarikan tadi pindah ke tulang tapi melalui tendon ni lah. Jadi, tendon sifat dia tak kenyal. Jadi, dia akan tarik tulang tadi. Okay? So, dia tarik tulang ke atas. Okay, next kita tengok pula pada ligamen. Ligamen adalah gentian yang liat, kuat tapi kenyal. Okey, itu je bezanya dengan tendon. So, ligamen dia menghubungkan tulang dengan tulang. Jadi, kat sini ada tulang. Okey, jadi tulang humerus dengan tulang scapula dihubungkan oleh ligamen. Okey, fungsinya adalah untuk menghalang dislokasi pada sendi, maknanya tulang tadi ditetapkan kedudukan. Okey, menetapkan kedudukan tulang supaya anggota tadi tidak mudah terseliuh ataupun beralih kedudukan. Okey, jadi kalau dislokasi atau beralih kedudukan tulang tadi menyebabkan kesakitan. Okey, jadi itulah peranan-peranan otot, ligamen dan tendon dalam pergerakan manusia. Okey, jadi kita akan sambung mekanisme pergerakan dan gerak alih pada manusia dan juga haiwan pada video akan datang. Okey, itu sahaja. Sekian. Terima kasih.